Okay, so hari ni, Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni kita nak masuk subtopik terakhir dalam tajuk ikatan kimia, iaitu sebatian ion dan sebatian kovalen. Kita akan kaji tentang sifat-sifat sebatian ion dan kovalen. Okay, so dalam tajuk yang terakhir ni, yang pertamanya kita nak buang eksperimen untuk mengkaji perbezaan sifat ion, sebatian ion dan sebatian kovalen. Dia ada 3 eksperimen sebenarnya tajuk ni, tapi sebab awak kat rumah, saya tunjuk je lah. Kemudian menjelaskan dengan contoh kegunaan sebatian ion dan sebatian kovalen dalam kehidupan harian. So kita tengok yang pertama, iaitu sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. Ada 3 sifat yang paling penting, iaitu yang pertama, takat lebur dan takat didih. Kemudian ketelarutan ni adalah ketelarutan dalam satu pelarut lah, contohnya air ataupun pelarut organik. Dan yang ketiga adalah kekonduksian elektrik. Adakah sebatian ion boleh mengkonduksi elektrik ataupun sebatian kovalen boleh mengkonduksikan elektrik. So kita pergi yang pertama. Untuk sebatian ion, takat lebur dan takat didih sebatian ion adalah tinggi. Kenapa takat lebur, takat didih sebatian ion tinggi? Kerana ion-ionnya, ion untuk sebatian ion ni kan terdiri pada ikatan antara ion positif, iaitu ion, dan ion negatif. Kedua-dua ion ini yang berlainan charge ini akan tertarik antara satu sama lain oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Bila dia positif negatif, daya tarikannya adalah elektrostatik dan daya ini adalah kuat. Bila daya yang kuat, maka tenaga haba yang banyak ataupun tenaga haba yang tinggi diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Bila daya yang kuat, kita perlu banyak tenaga nak putuskan dia kan. Jadi tenaga tu tenaga apa? Tenaga haba. So bila tenaga haba tinggi, maka suhu akan meningkat. Dan jadi takat didih, takat lebur dan takat didih bagi sebatian ion adalah tinggi. Untuk sebatian kovalen pula, untuk sebatian kovalen, takat lebur takat didihnya adalah lebih rendah berbanding sebatian ion. Kenapa? Untuk kovalen adalah daya tarikan antara molekul dan molekul. Contohnya satu molekul dengan molekul. Contohnya adalah klorin kan. Ini molekul klorin, ini molekul klorin yang kedua. So dia ada daya tarikan di sini. Daya tarikan ni namanya daya tarikan van der Waals. Daya tarikan van der Waals. Ini daya tarikan van der Waals. Daya tarikan van der Waals ni dia lemah. Dia tak macam daya tarikan elektrostatik. Dia lebih lemah berbanding elektrostatik. Jadi bila daya tarikan tu lemah, dia tarik tak kuat, maka haba yang sedikit sahaja diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Jadi bila habanya sikit, maka suhu akan jadi rendah. Maka takat lebur, takat didih bagi sebatian kovalen adalah rendah. So nampak ini antara ion positif, ion positif dan ion negatif. Kita ada daya tarikan elektrostatik kat sini. Daya tarikan elektrostatik. Elektrostatik ni kuat. Elektrostatik adalah kuat. Manakala ini contohnya CH4. CH4 ni molekul. Ini CH4, ni CH4. Dia ada daya tarikan van der Waals di sini. So daya tarikan van der Waals ni lemah. Bila lemah, tenaga haba yang diperlukannya untuk putuskan ikatan dia adalah sedikit. Macam contohlah kan, daya tarikan elektrostatik ni macam awak ada kawan baik, BFF forever and ever kan. Orang cakap sikit-sikit tu awak tak terkesan pun. Jadi ikatan persahabatan awak tu tak putus pun. Tapi kalau nak putuskan ikatan yang kuat ni, awak cakap lah macam-macam sampailah dua-dua terpengaruh, akhirnya putus kan. Itu maksudnya banyak sangat dia punya banyak cakap-cakap orang dan menyebabkan ikatan tu putus. Sama macam ikatan ion. Daya tarikan antara ion positif dengan negatif ni kuat, maka tenaga haba diperlukan tu sangat tinggi untuk putuskan ikatan antara ion positif dan negatif, iaitu ikatan ataupun daya tarikan elektrostatik. Itu yang pertama, sifat pertama. Sifat kedua adalah ketelarutan. Ketelarutan. Untuk sebatian ion boleh larut dalam air. Dia larut dalam air, tapi dia tidak larut dalam pelarut organik. So apa pelarut organik? Pelarut organik ni contohnya macam pernah dengar kloroform. Kalau awak pernah dengar kloroform, kalau macam ingat tak kloroform kalau orang nak buat colik orang ke apa kan, yang dia letak kat tapak tangan, yang dia tekuk kat mulut tu kan, itu biasanya dia letak kloroform. Tapi kalau awak nak colik, tak payah bagi kloroform rasanya.
Bagi buku je, terus pengsan kan, terus dia boleh culik. Okay, so contoh pelarut organik adalah kloroform. Saya tulis kat sini, kloroform, pelarut organik. Mana nak tulis sekejap. Ni. Contoh pelarut organik adalah kloroform. Kloroform. Kemudian kita ada aseton. Kita ada heksana. Kita ada metil benzena. Ini contoh-contoh pelarut organik. Okey, jadi sebatian ion boleh larut dalam pelarut organik. Sebatian ion boleh larut dalam air tapi tidak larut dalam pelarut organik. Maksudnya kalau kita masukkan sebatian ion, apa contoh sebatian ion? Okey, garam. Garam awak kat rumah tu, natrium klorida, kalau awak masukkan dalam air, awak kacau, dia larut. Tapi kalau garam awak yang kat rumah tu, awak masukkan dalam kloroform, awak kacau, dia tak boleh larut. Okey, itu menunjukkan sebatian ion boleh larut dalam air tapi tak larut dalam pelarut organik. Okey, terbalik dengan sebatian kovalen. Sebatian kovalen larut dalam pelarut organik tapi tak larut dalam air. Oh, tersilap nota ni. Tidak larut dalam air. Okey, tak larut dalam air. Okey, kalau dalam kehidupan harian kita, contohlah, pernah dengar tak pewarna kuku tu kan, Q-tag kan. Okay, Q-tag tu sebenarnya dia adalah sebatian kovalen. So bila awak sapu pada kuku, dia akan melekat kat kuku. Dan kalau awak basuh, dia takkan hilang sebab dia tak boleh larut dalam air. Sebab Q-tag tu, pewarna kuku tu adalah sebatian kovalen. Okay, awak basuh dengan air tak boleh. Tapi kalau awak nak basuh dia menggunakan kloroform atau aseton atau metil benzena ataupun heksana, boleh sebab dia larut. Okay, so itu contohlah. Nanti saya tunjuk lagi dekat nota yang sebelah bawah. Tulis semula untuk pelarut organik. Kita ada tadi kloroform. Okay, aseton. Oh, ni ada tadi dalam nota. Metil benzena. Metil benzena tau, bukan benzema. Benzema tu dah macam adik-beradik Karim Benzema, pemain bola Real Madrid tu kan. Ni benzena. Benzin metil benzena. Tadi satu lagi saya letak heksana. Okey. So itu ketelarutan. Okey, sifat yang ketiga, sebatian ion ni dia ada ion-ion bercas positif dan negatif, jadi dia boleh mengkonduksikan elektrik. Tapi tak semua sebatian ion boleh mengkonduksikan elektrik. Dalam keadaan apa je dia boleh mengkonduksikan elektrik? Okey, so dia kata sebatian ion tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan pepejal. Kenapa tak boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan pepejal? Kerana ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas. So ion-ion ni akan membawa charge elektrik, arus elektrik. Okey, kalau tak ada ion bergerak bebas, maksudnya arus tu tak boleh bergerak lah. Okey, tak boleh bergerak bebas. Okey, tapi sebatian ion ni boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan ataupun larutan aqueous. Okey, leburan ni macam contohnya awak ambil garam natrium klorida kat rumah awak tu, awak panaskan, dia lebur. Tapi bila awak larutkan dalam air, itu namanya larutan aqueous. Okey, larutan aqueous. Larutan satu sebatian ion yang kita larutkan dalam air namanya larutan aqueous. Okey, so boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan dan larutan aqueous sahaja untuk sebatian ion. Kenapa? Kerana sebatian ion yang dalam leburan dan aqueous ni mempunyai ion-ion yang bergerak bebas. Okey, tetapi tengok gambar rajah ni, ini kalau dalam keadaan pepejal. Okey, ion-ionnya statik, tidak boleh bergerak bebas. Tapi dalam keadaan leburan ataupun larutan aqueous, ion-ionnya adalah bergerak bebas. Okey, ini leburan ataupun larutan aqueous. Okey, ion-ionnya bergerak bebas. Jadi dia boleh membawa charge elektrik tu ataupun dia boleh bawa elektron lah. Alright, untuk sebatian kovalen, sebatian kovalen tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan ni maksudnya dalam apa? Dalam keadaan pepejal atau cecair ataupun
gas. Okey, dia tak boleh langsung mengkoneksikan elektrik. Dan kenapa? Sebabnya sama ada awak boleh jawab wujud sebagai molekul neutral ataupun awak kata tidak mempunyai tidak mempunyai ion bergerak bebas. Okey, sebab dia memang tak ada ion pun. So bila dia tak ada ion, memang takkan ada lah ion yang bergerak bebas tu. So untuk mengkonduksikan elektrik mesti ada ion yang bergerak bebas. Bukan ion saja, ion yang bergerak bebas. So ini adalah 3 sifat utama bagi sebatian ion dan sebatian kovalen. Okey, so kita ulang balik. Sebatian ion, takat lebu takat didihnya tinggi kerana mempunyai daya tarikan elektrostatik yang kuat. Tenaga haba yang diperlukan untuk mengatasi tarikan tersebut adalah tinggi. Maka takat lebu takat didihnya tinggi. So bila nak explain, yang saya buat point ni maksudnya point 1, point 2 ni maka dia beza-beza lah. Alright, untuk sebatian ion juga larut dalam air, tidak larut dalam pelarut organik. Dan sebatian ion tidak mengkonduksikan elektrik dalam keadaan pepejal, tapi boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan dan juga larutan aqueous. Kerana apa? Kerana mempunyai ion-ion bergerak bebas. Okey, untuk sebatian kovalen, takat lebu takat didihnya rendah kerana molekul-molekulnya tertarik oleh daya tarikan van der Waals yang lemah. Jadi sedikit sahaja haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Okey, sebatian kovalen larut dalam pelarut organik tetapi tak larut dalam air. Contoh pelarut organik kita ada kloroform, aseton, benzena, heksana. Oh, saya tambah lagi alkohol. Tahu alkohol? Yang orang alkohol lah, yang orang minum boleh mabuk-mabuk tu, ni alkohol pun adalah pelarut organik. Sebenarnya pelarut organik ni sendiri adalah sebatian kovalen. Dia sendiri sebatian kovalen tu boleh larut dalam dia saja. Okey, yang terakhir, sebatian air kovalen tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan fizikal. Okey, kalau dalam penerangan, kalau dia tanya, boleh tak sebatian kovalen mengkonduksikan elektrik? Awak tak boleh jawab tidak boleh mengkonduksikan elektrik, full stop. Tak. Kena jawab sampai habis. Sebatian kovalen tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan fizikal atau tidak boleh mengkoneksikan elektrik dalam pepejal, cecair dan gas. Baru dapat 1 markah. Kalau jawab separuh je memang tak dapat markah. Okey, kenapa tak boleh mengkoneksikan elektrik? Kerana wujud sebagai molekul neutral ataupun kerana tidak mempunyai ion-ion bergerak bebas. Okey. Jadi ini adalah eksperimennya. Okey. Saya berhenti sekejap untuk yang ini.